Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kita pada pagi ni. So pagi ni saya nak cerita tentang tip penjangan brek. Tip penjangan brek. So brek kereta ni, kalau kita tengok semua orang faham, brek ni untuk memberhentikan kereta. Memperlahankan kereta, memberhentikan kereta. Itu tujuan brek. Okey. Kalau brek kita tak berapa bagus ataupun tak baik, so untuk memperlahankan kereta tu lebih lambat, dan untuk memberhentikan kereta tu lebih lambat, dan banyak risiko akan berlaku lah. Okey. Dan apabila berlaku sesuatu benda itu, dia mesti ada simptom dia. Brake dia bila ada masalah, dia ada simptom dia. Apa simptom-simptom dia? Dia macam coronavirus juga. Brake ni macam coronavirus. Sebelum kita detect itu coronavirus, kan ada simptom dia. Kita demam dulu, batuk, kan, sakit tekak, okey, macam itulah. So break ni pun begitu juga. Sebelum dia mengalami masalah-masalah tu, dia ada simptom dia. Apa simptom dia yang perlu kita ingat bila kita tahu break kita ni ada masalah, kan? Macam kita lah, bila kena demam, batuk, mungkin coronavirus, kan? Tapi kalau break ni, apa dia punya simptom dia, awal-awalan dia yang berlaku. Pertama dia, kita tengok dia bunyi bising ataupun ada bunyi geseran. Kita selalu dengar bunyi brake, kan, ada bunyi geseran. Kadang-kadang kita lepaskan handbrake tu ada bunyi satu bunyi yang berhenti ke. Itu satu simptom dia untuk brake tu, satu. Nombor dua, okey, dia punya keseimbangan kereta tu akan lari. Contohnya, bila kita memandu dan bila kita menggunakan brake, kadang-kadang kereta kita lari ke kiri, lari sedikit ke kiri, kadang-kadang lari ke kanan. Itu juga berpunca daripada brake. Okey. Kemudian yang ketiganya, brake kita terlalu rendah, kan. Bila kita nak membrake ataupun nak memberhentikan kereta, nak memperlahankan kereta tu, sampai santak ke dinding kita tekan tu, kaki kita sampai santak ke dinding, orang sebelah kita ni pun tak boleh tahan nak tekan brake ni. Kereta tak slow-slow, tak perlahan-perlahan juga, tak berhenti juga. Itu brake rendah, dia pedal dia rendah. Itu pun masalah. Ataupun pedal tinggi. Pedal tinggi itu macam mana berlaku? Itu yang bangsa orang tekan brake tu sampai punggung pun terangkat tu, sampai berdiri tekan brake dalam kereta, barulah kereta tu boleh perlahan dan berhenti. Itu juga masalah, ya. Kemudian seterusnya, brake yang terlalu sensitif. Sensitif tu maksudnya tekan sikit je dia mengejut. Dia dah slow, dah berhenti macam tu. Kadang sampai orang belakang kita sampai terantuk ke depan, kan. Itu terlalu sensitif sangat, kan. Dan seterusnya, apabila kita brake, kan, terasa gegaran pada steering, ya. Kita brake, walaupun kita tak brake dengan mengejut, kita brake dalam keadaan biasa, tetapi steering kita tu terasa gegaran dia, kan. Bergegar. Itu juga ada masalah pada brake. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, amaran pada lampu di meter cluster tu, ada amaran lampu. Itu semestinya memang ada masalah pada brake. So apabila simptom ni ada, apabila nampak ataupun tahu ataupun rasa benda ni ada, kita tak perlu melengah lagi, dan terus pergi ke service center, check apa sebenarnya yang berlaku pada brake kita. Kalau kita tak buat benda ini, kita abaikan benda ni, bermakna kita mengundang ke alam barzah. So benda ni kena ambil berat. Okey. Dan suka juga saya nak cakap tentang brake ni. Kadang-kadang orang kata, brake saya baru tukar lah, brake saya baru setahun tukar, contoh, kan. Okey, brake ni sebenarnya berbeza, kan. Brake ni ketahanan dia berbeza. Okey. Di antara ciri-ciri atau di antara sebab-sebab ataupun perbezaan penggunaan brake ni, dia pertamanya tabiat memandu. Kita menggunakan kereta yang sama ni. Kawan kita menggunakan Saga, saya menggunakan Saga, tapi Saga dia masih banyak lagi, dia punya brake pad dia masih tebal lagi, kan. Tapi saya dah habis. Kenapa? Tabiat memandu, kan. Saya selalu memandu dengan laju, kan. Suka membrake dengan kuat, apa semua. Ini semua efek pada brake lah. Dia akan makan brake cepat. Dengan orang yang bawa kereta secara normal, dengan orang yang bawa kereta dengan tabiat yang agresif membawa kereta, so brake pad dia lagi cepat habis daripada yang biasa. Yang keduanya, keadaan operasi.
Maksudnya tadi, kalau kita duduk di kawasan yang bergunung ganang, okey, dengan orang yang duduk di kawasan bandar yang jalannya rata, kurang berbukit-bukit, itu pun memainkan peranan. Ataupun kenderaan dia selalu bawa beban yang berat, dengan orang yang sentiasa bawa seorang dua orang, yang kereta dia sharing kereta pergi kerja, contohnya satu kereta 4 orang, 5 orang, dengan kawan kita yang bawa kereta seorang pergi kerja balik kerja, itu beban. Kemudian jenis kereta, of course lah kan, takkan X70 punya brake dengan Saga punya brake kita nak katakan sama je dia punya jangka hayat dia, tak sama lah kan. Sebab X70 tu dia lebih besar, dia lebih berat kan. Saga pun dia lebih ringan. So macam tu lah. Dan yang akhir sekali, quality brake tu, quality brake pad tu. Ada yang berkualiti, ada yang kurang berkualiti kan. Kalau berkualiti tu dia punya jangka hayat dia panjang sikit lah dibandingkan dengan yang kurang berkualiti. Tetapi kalau kita berkemampuan, why not kita ambil yang berkualiti, sebab brake tu adalah untuk keselamatan kita juga kan. So itulah di antaranya tadi, tentang bagaimana kita nak sentiasa dalam keadaan baik untuk menjaga brake kita. Dan kena pastikanlah tadi 7 perkara tadi, bila ada bunyi, ada apa ni, tidak seimbang kereta, kita brake, okey, pedal rendah, pedal tinggi, terlalu sensitif brake tu, gegar, ataupun dia kereta menyala. So bawa ke service center dengan segera. Okey. So itu untuk brake pada pagi ni. Tapi jangan lupa, sekiranya anda semua inginkan kereta baru di zaman PKP ni, okey, jangan bimbang. Call saja saya, kan, kita boleh berWhatsApp dan sebagainya, dan boleh berbincang mengenai kereta-kereta apa yang anda minat. Jangan lupa, bila perlukan kereta, ingatkan kereta, ingat Proton, ingat saya, Azmi, di talian 0193304327. Jangan lupa 0193304327. Kalau lupa, repeat balik video ni. Jangan lupa like dan share video ni. Sampai jumpa di lain siaran. Bye.